Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Khairul Nizam bin Muhammad Nasir, nombor matrik 282349 dari kumpulan Ipoh. Nama saya Muhammad Hanim Azlan bin Mahdi, nombor matrik 282277. Salam sejahtera, nama saya Kul Gilawani, anak perempuan Kupusami. Nombor matrik saya 282223. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Sabrina binti Anwar, nombor matrik 282473 dari kumpulan Ipoh. Assalamualaikum, saya Ahmad Fikri bin Ibrahim, nombor matrik 282119 dari Pusat Ipoh. Baik, pengenalan. Di kebelakangan ini kita sering mendengar permasalahan cyberbuli di kalangan masyarakat kita, tidak kira golongan muda ataupun tua. Buli yang berlaku dalam talian seperti pada komputer, tablet dan telefon mudalih dirujuk sebagai cyberbuli. Akta Jenayah Komputer 1997 ialah akta yang menangani jenayah yang melibatkan penggunaan komputer yang salah dalam melakukan jenayah. Penggunaan tanpa kebenaran mana-mana perisian atau data yang terdapat dalam komputer adalah menyalahi undang-undang dan dihukum di bawah statut ini. Akta ini juga terpakai kepada mana-mana jenayah yang dilakukan di luar Malaysia, tidak kira sama ada ianya dilakukan oleh orang atau dari lokasi di luar Malaysia. Akta Jenayah Komputer 1997. Kuasa pada 1 April 1999 menjadikannya menyalahi undang-undang untuk menghantar karya hak cipta melalui internet. Pelanggaran hak cipta selanjutnya adalah untuk melepasi sebarang halangan teknologi yang ada untuk mengehadkan akses kepada karya yang dilindungi olehnya. 2.0 Golongan mangsa buli. 2.1 Mangsa buli dari kalangan kanak-kanak. Kanak-kanak yang mengalami buli cyber lebih berkemungkinan mengalami buli fizikal di sekolah. Menurut stopbullying.gov, kanak-kanak yang dibuli lebih berkemungkinan meninggalkan ponteng atau berhenti sekolah daripada rakan sekelas mereka yang tidak dibuli. Mereka yang kekal di sekolah lebih cenderung untuk bergelut dalam bidang akademik, menunjukkan purata mata grade yang lebih rendah, markah ujian piawai dan pelibatan kelas. 2.2 Remaja. Mangsa buli cyber di kalangan remaja dan pelajar kolej yang sering dikenali sebagai penganiayaan elektronik masih tidak diiktiraf secara meluas. Walau bagaimanapun, memandangkan pelajar kolej adalah antara pengguna teknologi digital yang paling kerap, ia bukanlah satu kejadian yang mengejutkan dalam persekitaran itu. Cyberbuli di kolej telah menyertakan secara jelas kritikan identiti elektronik, gangguan seksual dan pergi matlamat sensitif seperti orientasi seksual dan diagnosis perubatan, gangguan mental atau STD tanpa kebenaran. Walaupun kami tidak sering merujuk kepada tingkah laku orang dewasa yang bertanggungjawab sebagai buli, gangguan dalam talian, hazing, intimidasi, mengintai dan jenis pemusuhan lain telah membawa kesan buruk kepada pelajar kolej. Disebabkan tekanan emosi yang teruk akibat cyberbuli, mangsa tidak dapat menumpukan perhatian pada kerja sekolah mereka yang memberi kesan negatif kepada perkembangan akademik mereka. Kesan tertekan cyberbuli melarang kanak-kanak daripada mencapai kerja sekolah mereka kerana mangsa sering mengalami kerosakan mental. 2.3 Cyberbuli di kalangan orang dewasa mungkin sama memudaratkan orang dewasa seperti kanak-kanak dan pelajar kolej. Jika tidak lebih, cyberbuli, serangan reputasi dan gangguan dalam talian semuanya telah mengakibatkan nyawa terkorban, kejayaan perniagaan rosak, reputasi sosial dan profesional dimusnahkan dan seluruh keluarga dicederakan secara tidak dapat diperbaiki. Menurut Yayasan Cyber Smile, sebuah organisasi bukan untung yang memenangi anugerah yang didedikasikan untuk kesejahteraan digital dan memerangi buli dan penyalahgunaan dalam talian. Untuk menunjukkan hujah ini, laman web itu telah menyediakan pautan kepada cerita tentang Liane Morrison, seorang ibu kepada 23 anak yang telah melakukan dirinya sendiri selepas mengalami penderaan dalam talian yang kejam. Buku ketiga memperincikan perjuangan seorang ibu menentang gangguan dalam talian selama berbulan-bulan daripada bekasnya dan bunuh diri, kemurungan yang mereka mendorongnya. Dua buah buku lain mengkaji kesan serangan cyber terhadap reputasi perniagaan dan kesan serangan cyber terhadap individu itu. Keburukan cyberbuli. Mangsa cyberbuli bagaimanapun mungkin menghadapi pelbagai masalah emosi yang memberi kesan negatif
terhadap prestasi sosial dan akademik mereka serta kesihatan mental mereka. Nampaknya, buli selalu menjadi masalah di sekolah dan di taman permainan. Cyberbuli juga mungkin menggunakan platform media sosial untuk mendedahkan kejadian buli kepada ratusan atau bahkan ribuan orang dengan cepat. Pembuli boleh membuka akaun baru dengan mudah jika mangsa memilih untuk menyekat mereka di media sosial walaupun mereka tahu siapa mereka, atau mereka boleh menggunakan akaun rakan, SMS atau mesej. Kanak-kanak hari ini sangat bijak dan cilik teknologi. Perubahan tingkah laku akibat kesan cyberbuli. Antara perubahan tingkah laku akibat cyberbuli adalah penurunan dalam tingkah laku sosial, iaitu mengelakkan rakan atau acara sosial, mengasingkan dirinya di dalam bilik mereka lebih daripada biasa, menjadi lebih pendiam atau menarik diri, sukar untuk menumpukan perhatian pada kerja sekolah, hilang minat dalam aktiviti yang biasa diceburi dan boleh cenderung untuk mencederakan dirinya sendiri. Dalam sesetengah kes, buli sahaja tidak menjadi punca utama seseorang menjadi tekanan. Berkemungkinan seseorang mengalami masalah keluarga atau trauma yang menyebabkan perasaan emosi atau kemurungan yang mengganggu fikiran seseorang. Cara mengatasi cyberbuli. Sebagai orang dewasa yang prihatin, kita mestilah sentiasa ambil tahu tentang anak-anak di media sosial. Ambil tindakan untuk melihat aktiviti dalam talian kanak-kanak jika anda mengesan sebarang penunjuk bahawa mereka mungkin terlibat dalam cyberbuli. Tentukan sama ada terdapat perubahan dalam tingkah laku atau mood dan siasat punca yang berpotensi. Seterusnya, pertanyaan untuk mengetahui apa yang sedang berlaku, bagaimana ia bermula dan siapa yang terlibat, dan selepas itu rekod. Akhirnya, maklumkan kepada pihak berkuasa jika seorang kanak-kanak telah menerima ancaman ganas. Jenayah nampak sedang dilakukan. Okey, baik. Rumusan. Daripada apa yang dimasukkan sebagai jenaka ringan kepada kempen buli cyber sepenuhnya, boleh berlaku hanya dalam satu langkah yang sangat kecil. Hasilnya boleh menyebabkan penderitaan emosi yang berpanjangan. Kita dapat lihat daripada kajian bahawa aktiviti yang kita jalankan di media sosial dapat memberi banyak kesan negatif jika kita tersalah langkah. Akta Jenayah Komputer 1997 ialah akta yang menangani masalah jenayah yang melibatkan penggunaan komputer yang salah dalam melakukan jenayah.